Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Irfan bin Muhammad Nazir, pemegang nombor metrik A170472. Pada hari ini, saya akan membentangkan beberapa ayat Al-Quran yang mana di dalam ayat tersebut mengandungi nama-nama Allah mengikut tafsiran para ulama dan ahli tafsir. Dalam video ini, saya akan menerangkan dua sahaja daripada 99 nama Allah, iaitu Al-Ghaffar dan Al-Khaliq. Al-Ghaffar bermaksud Allah Maha Pengampun dan Al-Khaliq pula bermaksud Allah Maha Pencipta. Sebelum diteruskan, saya ingin menyatakan beberapa kitab rujukan utama ketika menyiapkan tugasan ini, iaitu kitab tafsir Fathul Qadir, kitab tafsir At-Tabari dan kitab tafsir Ibn Kathir. Baiklah, kita akan mulakan dengan nama Allah yang pertama, iaitu Al-Ghaffar, iaitu Allah Maha Pengampun. Potongan ayat pertama ini saya ambil daripada surah Sa'ad ayat ke-25. Ayat ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Faghafarna lahu dhalik. Yang bermaksud, maka kami ampunkan kesalahannya itu. Mengikut tafsiran Fathul Qadir, Imam Ash-Shawqani menyatakan bahawa Allah mengkhabarkan bahawa Allah mengampuninya dan menerima taubatnya, iaitu taubat Nabi Daud. Mengikut tafsiran At-Tabari pula, dijelaskan bahawa ayat itu maksudnya adalah, lalu kami maafkan Daud dan kami bermurah hati kepadanya untuk tidak mengazabnya kerana kesalahan dan dosanya itu. Ayat kedua pula saya telah ambil daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-58. Potongan ayat tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, naghfir lakum, yang bermaksud nescaya kami ampuni. Mengikut tafsiran At-Tabari, firman Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya kami ampuni bermaksud kami Allah akan melimpahkan rahmat atas kalian dengan mengampuni kesalahan kalian dan menutupinya. Ayat yang ketiga pula saya telah ambil daripada surah Al-Qasas ayat yang ke-16. Ayat ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lah innahu huwal ghafurur rahim. Yang bermaksud, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diri sendiri, oleh itu ampunkanlah apalah jua kiranya akan dosaku. Maka Allah Ta'ala menerima taubatnya lalu mengampunkan dosanya. Sesungguhnya Allah jualah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Pengikut tafsiran Fathul Qadir, Imam Ash-Shawqani menjelaskan bahawa Nabi Musa kemudiannya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mengampuninya atas apa yang telah dilakukannya itu. Maksudnya adalah kesalahan tersebut. Kita beralih kepada nama Allah yang kedua, iaitu Al-Khaliq. Al-Khaliq bermaksud Allah Maha Pencipta. Surah pertama, saya telah ambil ayatnya daripada surah Al-Hash, iaitu ayat yang ke-24. Potongan ayat ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliq. Yang bermaksud, dialah Allah yang menciptakan sekalian makhluk. Mengikut tafsiran At-Tabari, maksud ayat di atas adalah, dialah Allah yang disembah. Dia Maha Pencipta yang tiada sembahan lain yang berhak disembah selain dirinya. Tidak ada pencipta lain kecuali dia. Mengikut tafsiran Fathul Qadir pula, pengarang menjelaskan ayat dialah Allah yang menciptakan. Maksudnya adalah yang menentukan segala sesuatu sesuai kehendak dan keinginannya. Ayat kedua pula telah saya ambil ayatnya daripada surah Al-Imran, ayat yang ke-191. Ayat ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ayat ini bermaksud, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Mengikut tafsiran At-Tabari, Imam Abu Ja'far berkata, maknanya adalah engkau tidak menciptakan penciptaan ini dengan sia-sia dan senda gurau, dan engkau tidak menciptakannya kecuali kerana perkara besar, yakni pahala, siksa, perhitungan dan pembalasan. Mengikut tafsiran Fathul Qadir pula, Imam Ash-Shawqani menjelaskan ayat ini diperkirakan sebagai perkataan, yakni mereka mengatakan, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia dan main-main.
Bahkan engkau menciptakannya sebagai bukti atas kebijaksanaanmu dan kekuasaanmu. Kita beralih kepada potongan ayat yang ketiga, iaitu saya ambil daripada surah An-Nisa ayat yang ke-1. Ayat ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Yang bermaksud, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula dari diri yang satu, iaitu Adam. Mengikut tafsiran Al-Tabari, Imam Abu Ja'far berkata, makna ayat di atas ialah, wahai sekalian manusia, janganlah kalian menyalahi perintah dan larangan Tuhan kalian, sehingga kalian akan tertimpa hukumannya yang tidak mampu kalian tanggung. Allah menyifati zatnya dengan menyatakan bahawa dialah satu-satunya zat yang menciptakan seluruh manusia dari sosok yang satu. Allah juga memberitahu hamba-hambanya tentang awal penciptaannya terhadap jiwa yang satu. Itu sahaja. Kesimpulannya, penghayatan dan pemahaman terhadap nama-nama Allah ini amatlah penting untuk setiap individu yang bergelar Muslim. Dengan pemahaman yang baik, insya-Allah jiwa kita akan menjadikan lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berharap kepada sesiapa sahaja yang menonton video ini akan beroleh sedikit sebanyak manfaat melalui apa yang telah saya kongsikan. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ahmad Yunus atas tugasan yang telah diberikan ini. Kerana melalui tugasan ini, saya dapat melihat bahawa ayat-ayat Al-Quran itu terlalu banyak dia punya tafsiran melalui ulama-ulama tafsir dan juga ulama-ulama kita yang dahulu. Ini juga menguatkan lagi hujah bahawa ayat Al-Quran itu tidak boleh ditafsir sesuka hati oleh orang awam seperti saya. Dan biarlah ayat Al-Quran ini ditafsir oleh orang yang ahli daripada pakar-pakar dia. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.